A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah اليوم أنا سأشارك معكم عن البيت السابع من الكتاب منظومة عقيدة الأوام واسم الناظم Syekh Ahmad Al-Marzuki. Tayyib. Bait yang ketujuh ini berbunyi وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء. طيب. Terjemahan secara umum bagi bait ini ialah berdiri sendiri, maha kaya, maha esa, maha hidup, maha kuasa, maha menghendaki, maha mengetahui atas segala sesuatu. Tayyib. Kita akan pergi sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit tentang bait yang ketujuh ini. Bait yang ketujuh ini menceritakan tentang bait yang ketujuh ini menyebut 6 sifat daripada 20 sifat Allah. 2 daripadanya sifat salbiyah, iaitu qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah, dan 4 yang selebihnya daripada sifat ma'ani. Tayyib. Sifat yang pertama yang disebut dalam bait ini wa qaimun ghani, yang ini qiyamuhu binafsihi. Apa maksud berdirinya sendiri? Berdiri sendiri di sini bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada makhluk lain untuk hidup, dan Allah taala terkaya, yakni tidak memerlukan bantuan makhluk lain untuk hidup. Berbanding dengan manusia yang memerlukan kepada makhluk lain, memerlukan kepada Allah untuk hidup. Tayyib. Sifat yang kedua yakni wahdaniyah. Wahdaniyah ini bermaksud esa. Telah berkata Nazim, wahdaniyah ataupun esa bermakna Allah ini tiada bilangan. Apa maksud tiada bilangan itu? Yakni Allah cuma satu. Bila satu macam mana nak kira? Sebab itulah Nazim berkata Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada bilangannya. Kata Nazim, tiada bilangan ini dari sudut apa? Dari segi zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Tayyib. Yang itu qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah ialah daripada sifat salbiyah. Kemudian kita masuk sifat ma'ani, iaitu hayyu, hidup. Apakah perbezaan hidupnya Allah dan hidupnya manusia? Kalau makhluk pun ada sifat hidup, adakah makhluk ni Tuhan? Tidak. Sebab apa? Hidup Allah dan hidup manusia jauh berbeza. Hidup Allah tidak memerlukan kepada apa-apa pun. Tidak memerlukan pada roh, pada udara, pada oksigen. Bukan macam manusia. Manusia memerlukan kepada semua itu. Jadi, itulah perbezaan hidup manusia dan hidup Allah. Baik, kemudian kita terus kepada sifat Al-Qudrah, Qadir. Al-Qudrah, sifat Qudrah ini membuktikan bahawa Allah mampu untuk buat sesuatu, buat atau cipta sesuatu ataupun ia tak nak buat. Contohnya, contoh seorang doktor, kerja tinggi doktor, kahwin dengan saintis. Saintis dapat anak cacat. Walaupun diorang hebat mana pun, doktor, saintis dapat anak cacat, diorang tak berkuasa untuk ubah anak diorang tu jadi normal. Sebab apa? Manusia ni tiada sifat kudrah. Bukan seperti Allah. Seperti Allah mempunyai sifat kudrah. Allah boleh nak cipta manusia tu macam ni, macam ni. Contoh. Kemudian yang berkait dengan sifat kudrah ialah sifat iradah. Sifat iradah ni apa? Iradah ni bermaksud berkehendak. Adakah apabila Allah menciptakan sesuatu itu dengan kehendak orang lain? Jadi, adakah apabila Allah cipta, contoh Allah cipta saya, adakah Allah dipaksa? Tak. Allah cipta saya kerana itu ialah kehendak Allah untuk mencipta.
Allah menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu, semuanya mengikut kehendak Allah. Nak dibandingkan dengan manusia, ada yang belajar tinggi-tinggi tapi bukan kehendak dia, tetapi dia terpaksa. Gitulah. Okey, sifat yang terakhir yang disebut dalam bait ini ialah sifat ilmun. Sifat ilmun yakni tahu. Manusia pun tahu juga kan, ada ilmu juga kan. Baik. Beza ilmu, sifat ilmu kita, sifat tahu kita dengan sifat tahu Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala tahu secara detail, secara tafsir. Maksudnya secara detail Allah tahu, secara umum Allah tahu, perkara yang mungkin berlaku Allah tahu, perkara yang takkan berlaku pun Allah tahu. Jadi itulah sifat-sifat yang disebutkan oleh Nazim pada bait yang ketujuh ini. Saya harap penyampaian saya ini dapat difahami dan hendaklah kita beriman pada semua sifat-sifat Allah. Azunnu haza faqat minni ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aktafi bihadzal qad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.